Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Ustazah harap anak-anak semua sihat. Okey, minggu ini kita sambung lagi pelajaran adab. Pelajaran baru ya, masuk pelajaran baru, pelajaran yang ketujuh, iaitu adab belajar. Okey, dalam adab belajar ni akan ada beberapa objektif yang anak murid perlu tahu. Apa yang perlu anak-anak murid buat ketika anak-anak murid pergi ke sekolah untuk belajar. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita sama-sama tanda tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Dalam pelajaran ketujuh ni, pelajaran baru, pelajaran ketujuh, adab belajar. Anak-anak boleh rujuk pada muka surat 41. Okey, kita tengok sama-sama. Apa objektif anak-anak perlu belajar adab belajar ya? Objektif ni maksud dia ialah tujuan. Okey, tujuan kita belajar, adab-adab ketika belajar, apa dia ya? Okey, sama-sama kita tengok. Okey, yang pertama, bila anak-anak beradab ketika belajar dan anak-anak belajar adab ketika belajar, maknanya anak-anak dapat menyatakan adab belajar. Ya, sebab anak-anak ketika sekarang ni, ketika ni anak-anak masih belajar. Jadi anak-anak perlu tahu apa dia adab belajar. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, anak-anak dapat menyebut kebaikan beradab ketika belajar. Okey, bila anak-anak beradab ketika belajar, mestilah ada kebaikan ya. Okey, objektif yang ketiga, anak-anak dapat menyatakan akibat ni keburukan ya, jika tidak beradab ketika belajar. Okey, dan akhir sekali, anak-anak mengetahui apa dia doa belajar. Okey, baik, di sini kita tengok apa dia adab belajar. Ada 11 yang perlu anak murid tahu apa dia adab belajar ketika di sekolah ya. Okey, yang pertama sekali adalah membaca doa. Seperti biasa kalau dekat sekolah, anak-anak murid sebelum mula belajar dalam kelas tu mesti membaca doa ya. Okey, yang kedua, berniat belajar. Okey, pergi sekolah mesti ada niat. Apa niat yang paling utama sekali? Niat kita hendaklah belajar. Okey, ke ataupun anak-anak pergi ke sekolah tu sebab nak jumpa kawan-kawan, suka-suka nak jumpa kawan-kawan, ataupun nak dapat duit poket pergi ke sekolah. Bila pergi sekolah kan ibu ayah bagi duit poket. Jadi suka nak pergi sekolah sebab dapat duit. Ataupun suka-suka je nak pergi ke sekolah, bosan duduk kat rumah. Jadi anak-anak murid mesti tahu niat utama pergi belajar, tujuan pergi belajar, apa dia? Tujuan utamanya adalah hendak menuntut ilmu. Okey, yang ketiga. Ketika belajar di sekolah, kita hendaklah duduk dengan sopan. Dalam kelas, kita mesti duduk dengan sopan, terutamanya ketika guru sedang mengajar. Bukan suka-suka boleh bangun, jalan-jalan, borak-borak dengan kawan-kawan. Okey, yang keempat. Yang keempat, memberi tumpuan semasa guru mengajar. Okey, bila guru mengajar, kita hendaklah memberi tumpuan semasa pembelajaran agar apa yang guru sampaikan kita dapat faham. Kalau kita tak beri tumpuan masa guru mengajar, kita akan susah nak dapat pelajaran tu. Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Jadi masa guru mengajar, terutamanya guru bercakap di depan murid-murid, hendaklah memberi tumpuan.
Okey, yang kelima. Ketika di sekolah. Ketika di sekolah, terutamanya dalam kelas, kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia. Okey, akhlak mulia tu macam mana? Bila sebut akhlak mulia tu mestilah buat benda yang baik. Bukannya benda yang tak baik. Okey, contoh. Dalam kelas, senyap. Bila guru tak ada, guru lambat masuk ke, kita senyaplah, jangan buat bising ya. Ataupun jangan ganggu kawan-kawan. Lagi, apa akhlak mulia? Okey, kita hendaklah beri tumpuan masa guru mengajar. Dan pergi ke sekolah tu mestilah membawa semua keperluan. Apa keperluan kat sekolah bila kita datang sekolah? Mesti ada buku. Buku, tak kira lah buku teks ke, buku tulis ke, buku aktiviti ke. Mesti lengkap. Kalau kita tak bawa, maknanya akhlak kita tak cukup baik lah untuk kita belajar. Ya? Sama juga dengan alat tulis. Kalau kat sekolah, pergi sekolah nak pinjam barang kawan je. Mesti kawan-kawan pun nanti tak suka. Ya? Okey, yang kelima. Mendengar nasihat guru. Okey, dekat sekolah, guru adalah orang yang paling penting untuk awak dengar cakap dia. Ya? Takkan awak nak dengar cakap kawan-kawan. Kalau kawan kata, kawan ajak buat benda tak baik, takkan kita nak dengar cakap dia. Ya? Jadi dekat sekolah, awak perlu dengar nasihat guru. Ya? Apa yang guru beritahu, apa yang guru suruh, semuanya adalah untuk kebaikan awak. Tak kiralah guru subjek apa pun, matematik ke, sains ke, sirah ke, adab ke, ya. Okay, tak ada guru yang hendak mengajar anak murid dia buat benda yang tak elok. Okey. Tengok yang keenam. Yang keenam, kita hendaklah hormat dan taat kepada guru. Okay, seperti Ustazah beritahu tadi, guru adalah orang yang perlu kita dengar apa yang mereka beritahu ketika di sekolah. Okey, selain daripada tu, dekat sekolah, okey, perlu belajar bersungguh-sungguh, ya. Kenapa nak perlu belajar bersungguh-sungguh? Supaya mendapat kejayaan, supaya ibu bapa rasa bangga dengan kita, ya. Okey, selepas itu sabar dalam menuntut ilmu. Okey, menuntut ilmu ni pun sebenarnya satu cabaran. Jadi tak ada benda yang mudah, tak ada benda yang senang. Jadi maknanya kita pergi sekolah sebab tu kita kena belajar menuntut ilmu. Kalau susah, kita sabar. Kalau tak tahu, kita tanya, ya. Okey, sebab itulah dekat sekolah perlu buat benda yang baik-baik. Perlu dengar nasihat guru. Dengan kawan-kawan pun jangan cari gaduh. Supaya ilmu kita, apa yang kita tuntut dekat sekolah tu, diberkati Allah. Okey, selepas tu, dekat sekolah, kita hendaklah mendengar dengan teliti apa yang guru ajar. Seperti yang Ustazah beritahu tadi, maknanya mesti fokus dan memberi tumpuan, ya. Terutamanya ketika dalam kelas tu, guru dekat depan mengajar kita, jadi kita beri tumpuan pada guru. Kita jangan hiraukan kawan-kawan cakap apa-apa yang lain. Okey, dan akhir sekali, adab belajar, kita hendaklah rajin mengulang kaji pelajaran. Okey, mengulang kaji pelajaran ni pada kebiasaannya adalah di rumah. Okey. Macam seperti ni, Ustazah hantar awak video ke apa ke. Jadi anak murid boleh sentiasa buka video. Boleh tengok YouTube channel Ustazah. Jadi sentiasa boleh tengok berulang kali. Okey, baik di sini Ustazah teruskan. Okey, di sini adalah doa belajar. Anak-anak murid boleh rujuk muka surat, buku teks, muka surat 42.
Okey, doa belajar yang pertama. Okey, sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Saya ulang lagi. Baca doa belajar yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Okey, doa belajar yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, itu adalah doa belajar. Okey, seterusnya kat sini kita tengok tingkah laku tidak beradab ketika menuntut ilmu. Maknanya kita buat perangai yang tak elok ya. Okey, yang pertama sekali, masa dalam kelas, masa guru mengajar, kita tidur. Okey, orang-orang lain semua belajar tapi kita tidur. Bukan tak ada berlaku, ada ya sebahagian murid-murid yang tidur ketika di dalam kelas. Okey, maknanya kalau tidur ni adalah satu tingkah laku yang tidak baik, tidak beradab. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah berbual-bual. Ni biasa. Guru mengajar kat depan, guru cakap dekat depan, awak berbual-bual dengan kawan-kawan. Ya, biasa guru marah ni, murid berbual-bual ni ya. Jadi kalau awak berbual-bual, siapa yang nak dengar guru ajar? Ataupun bila awak berbual-bual, mesti awak tak dapat nak beri tumpuan sepenuhnya apa yang guru ajar. Okey, yang ketiga, bermain-main. Bermain-main ni pun sama. Awak dengan pensel box awak, dengan botol air awak, pun awak boleh buat main-main dekat dalam kelas. Ya, Ustazah biasa dah tu. Bila Ustazah mengajar kat depan, Ustazah cakap, dengan pensel box awak, dengan pembaris awak, dengan botol air awak, dengan jam tangan awak pun awak boleh buat mainan. Ya, jangan buat macam tu. Ni adalah satu tingkah laku yang tidak baik dan tidak beradab. Okey, yang keempat, mengganggu rakan lain belajar. Ini yang paling tak bagus sekali. Dahlah awak main ataupun awak tak berapa nak belajar, awak ganggu pula rakan lain yang nak belajar. Okey, seterusnya, tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru ni benda yang tak elok lah awak buat. Ya, guru suruh, awak tak nak ikut. Ya, guru marah, awak kata guru marah-marah. Jadi, dekat sekolah, guru adalah orang yang paling penting untuk awak menghormati, awak buat baik, awak dengar kata. Okey, selain daripada tu, menyakiti hati guru. Okey, kalau awak buat perangai yang tak elok, tidur, berbual-bual, bermain-main, ganggu rakan, mestilah benda tu semua akan menyakiti hati guru. Jadi awak perlu tinggalkan semua benda tingkah laku yang tak baik itu supaya guru rasa senang, rasa gembira nak mengajar awak ya. Okey, seterusnya, tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari. Apa yang awak belajar kat sekolah, apa yang guru ajar, seperti yang Ustazah beritahu tadi, guru ajar benda semua yang baik-baik, yang elok-elok untuk kebaikan anak murid dia. Ya, kalau awak tak amalkan dengan ilmu yang awak pelajari itu, maknanya tak ada berkat dia. Ya, tak berkat, susah nak dapat ilmu, susah nak jadi orang pandai. Ya,
Nanti kalau guru tak suka kita, guru marah kita, mesti kita akan rasa tak selesa, ya. Okey, dan akhir sekali, bila dekat sekolah tu, awak belajar sambil lewa. Sambil lewa ni buat benda yang tak nak. Datang sekolah, kadang-kadang ada buku. Datang sekolah, kadang-kadang tak ada buku. Ataupun datang sekolah, tak bawa peralatan tulis. Pinjam dengan kawan. Jadi guru pun tak berapa minat dengan suasana tu, ya. Okey. Okey, seterusnya. Kebaikan menjaga adab belajar. Okey, seperti yang selalu Ustazah ulang-ulang banyak kali cakap dengan awak. Kebaikan ni adalah benda yang elok, ya. Benda yang elok yang awak dapat kalau awak jaga adab, ya. Okey, kita tengok yang pertama. Mudah memahami pelajaran. Okey, mudahlah memahami pelajaran sebab awak beri tumpuan masa guru mengajar, ya. Okey, yang kedua, mendapat kawan yang baik. Okey, bila kita berperangai baik, kita buat baik, kita tak kacau kawan, kita pun dapat kawan yang baik. Kawan-kawan pun nak berkawan dengan kita. Okey, yang ketiga, dicontohi oleh masyarakat. Masyarakat kat sekolah ni siapa? Masyarakat kat sekolah ni kawan-kawan awak lah semua, ya. Okey, bila awak buat baik, awak berperangai baik, elok, mesti kawan-kawan tengok awak sebagai contoh dia. Okey, seterusnya. Menjadi manusia yang berguna. Apa maksud berguna? Okey, berguna ni yang elok, yang bagus, yang baik. Berguna ni maknanya dengan orang pun, orang rasa kita ni, oh baiknya dia. Dengan guru pun guru rasa, okeylah murid ni pandailah. Dengar kata, buat apa yang guru suruh, guru pun rasa suka, ya. Dan mungkin juga awak boleh dilantik sebagai pemimpin bila guru melihat awak buat benda yang elok semua, ya. Okey, seterusnya kebaikan dia. Mendapat pahala. Buat baik memanglah dapat pahala, ya. Okey, semua orang suka. Okey. Lepas tu disukai oleh guru dan rakan. Bila kita beradab, kita buat baik, kita gembirakan orang, kita tak susahkan kawan-kawan, mestilah kita disukai oleh guru dan rakan. Okey, seterusnya mempunyai masa depan yang cerah. Masa depan ni masa akan datang lah bila awak dah besar. Kalau awak pergi sekolah, awak belajar elok-elok, awak beri tumpuan, awak bersungguh-sungguh, maknanya awak boleh menjadi orang yang berjaya. Jadi masa depan awak pun cerah. Okey, dan akhir sekali kebaikan dia, banyak perkara yang kita dapat tahu. Okey, kalau awak datang sekolah, awak main-main, awak suka-suka, awak tak beri tumpuan, awak indah tak indah je, jadi banyak benda yang awak terlepas, ya. Jadi kawan-kawan semua tahu, belajar semua, tapi awak banyak yang terlepas, ya. Banyak yang tercicir. Okey. Okey, baik. Di sini pula ialah keburukan tidak menjaga adab belajar. Keburukan. Keburukan ni benda yang tak elok, benda tak baik yang berlaku pada diri kita kalau kita tidak menjaga adab belajar. Okey, apa dia? Yang pertama, susah untuk memahami pelajaran. Mesti awak tahu kan, kalau awak tak beri tumpuan, awak tak bersungguh-sungguh, awak belajar main-main, mesti awak susah untuk memahami pelajaran yang guru ajar. Itu keburukan lah, ya. Okey, yang kedua, rendah diri pekerti. Kalau awak nakal, awak selalu tinggal buku, tak bawa kelengkapan sekolah ke sekolah, selalu je nak pinjam kawan punya barang, mesti awak rasa diri awak rendah
pekerti. Ya, orang-orang pun tak akan suka, kawan-kawan pun tak minat ya dengan perangai kita. Okey, yang ketiga, disisihkan oleh rakan dan masyarakat. Bila kita buat perangai tak elok, mestilah kawan-kawan, guru pun kadang-kadang tak berapa minat dengan diri awak ataupun dengan perangai awak tu ya. Okey, seterusnya, gagal dan tercicir dalam pelajaran. Kalau pergi sekolah, main-main, tak ada nak beri tumpuan, buat ala kadar je, ataupun awak pergi sekolah tu dengan niat yang tak berapa nak betul, niat pergi sekolah, mesti pergi sekolah. Kalau tak pergi sekolah nanti tak dapat duit, tak dapat nak beli jajan-jajan ke. Kalau niat awak tak elok, awak pergi sekolah tu bukan sebab nak belajar, nanti awak boleh jadi orang yang gagal dan tercicir dalam pelajaran. Keburukan dia. Dan akhir sekali, bila kita berperangai tak baik, suka buat benda yang tak elok semua di mata orang, jadi kita ni tidak disukai oleh guru dan rakan. Guru dan rakan mesti tak suka, tak minat dengan kita. Sebab kita selalu buat benda yang tak elok. Okey. Ini adalah keburukan kalau awak tak menjaga adab belajar di sekolah. Okey, terima kasih murid-murid sebab sabar mendengar apa yang guru ajar untuk minggu ini. Sebab dia panjang sikit ya. Ustazah habiskan untuk satu pelajaran. Ya, pelajaran yang ketujuh, adab belajar. Okey, kat sini Ustazah nak murid-murid selesaikan tugasan. Iaitu tugasan dia, murid-murid hendaklah salin adab belajar daripada muka surat 41. Tulis semula dalam buku tulis. Ya, salin daripada muka surat 41 buku teks. Salin dan tulis semula dalam buku tulis. Okey, selesai membuat tugasan, murid-murid tolong hantar ke grup Telegram adab. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih anak murid. Okey, kita bertemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.